الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق الله العظيم. Para hadirin muslimin muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan bentangkan tafsiran awal bagi surah Al-Ankabut. Itulah ayat pertama, kedua dan juga ayat ketiga. Di dalam ayat ini pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dengan 3 huruf. Alif lam mim. Dengan ayat ataupun dengan huruf-huruf putus yang dinyatakan dalam ayat pertama. Ulama tafsir menyebutkan bahawa ayat ini ialah disebut dengan huruf-huruf putus atau disebut juga dengan ayat mutasyabihah atau dengan mustabihah. Mutasyabihah dan juga mustabihah adalah sama. Maksudnya ayat-ayat samar, ayat yang tidak ditafsirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa dalam Quran huruf-huruf putus ni banyak tempat, khususnya di awal surah. Alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, taha ataupun yasin yang kita selalu duk baca. Ayat ni dinamakan ayat mutasyabihah atau ayat mustabihah. Samar maknanya tak faham atau tidak ada penafsiran yang jelas di kalangan para ulama. Sebab Nabi sendiri tidak menafsirkan ayat tersebut. Sebutannya berbunyi dengan satu-satu huruf. Alif, lam, mim. Di sana ada ulama menafsirkan, segelintir di kalangan ulama menafsirkan alif itu dengan Allah. Ada yang menafsirkan lam malaikat, mim itu Muhammad. Tapi tafsiran-tafsiran ini tidak kuat dan tidak bersih. Yang lebih kuat dan juga lebih bersihnya ialah Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih mengetahui dengan tafsiran ayat-ayat tersebut atau huruf-huruf putus. Di antara hikmah Allah Ta'ala menyebutkan ayat ataupun kalimah-kalimah putus ini ialah Allah Ta'ala merahsiakan setengah daripada ilmunya. Itu disebut oleh para ulama. Kenapa ayat ini seumpama ayat-ayat ini tidak ditafsirkan oleh baginda Nabi?
maka mereka mengatakan bahawa ini adalah merupakan setengah daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sendiri pun tidak tafsir, macam mana kita nak tafsirkan? Walaupun ada di sana ulama-ulama menafsirkan ayat atau huruf-huruf tersebut. Ada ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala sengaja menyebut huruf-huruf ini kerana nak gerakkan atau nak tarik perhatian mereka yang suka melakukan maksiat, atau nak tarik perhatian orang yang suka melakukan dosa. Apabila disebut ayat-ayat sebegini, maka ianya menarik perhatian orang-orang tersebut apabila dia mendengar atau dia sendiri yang membaca ayat tersebut. Orang yang biasa buat maksiat ataupun banyak buat dosa, jarang baca Quran, mungkin dia boleh dengar daripada corong-corong speaker di masjid ataupun di surau. Bila disebut ayat-ayat tersebut, dia mungkin mudah menarik perhatiannya. Mungkin juga dia akan baca ataupun dia pegang ayat tersebut, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar. Walaupun dia tidak Islam, tapi pernah satu masa dia memegang atau dia mendengar adiknya apabila dia pergi ketuk rumah adik dia kan, dengan adik ipar dia tu. Sayyidina Umar terdengar. Lepas tu masuk ke dalam rumah, rebut kepingan ayat Quran yang tertulis Taha tadi daripada Siti Fatimah, adik dia, Fatimah binti Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar terpandang. Mungkin dia terpandang atau terdengar atau mendengar orang lain baca, atau dia sendiri yang terbaca. Maka ayat tersebut memberi perhatian atau dapat menariknya, macam daya graviti. Dia ada tarikan. Sebab Quran tadi mukjizat. Walaupun Sayyidina Umar tadi dia terpandang, dia Taha tadi, ataupun dia tadi dengar saja daripada adik dia membaca Quran, maka ianya memberi kesan yang sangat mendalam, sehingga dia tadi berubah daripada seorang yang menentang kuat Islam, bertukar menjadi orang Islam dengan cara dia terpandang atau terdengar bacaan yang dibaca oleh orang lain ataupun baca oleh adik dia. Maka masuk Islam Sayyidina Umar tadi dengan kekuatan mukjizat, dengan kekuatan tarikan graviti yang ada pada Quran tadi. Walaupun dua huruf, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat itu yang menyebabkan Sayyidina Umar tadi memeluk Islam. Ada juga satu masa Nabi pernah mendoakan bagi Umar ini. Di Mekah ni ada dua Umar, Umar bin Hisham, iaitulah Abu Jahal. Seorang lagi Umar Al-Khattab. Satu masa Nabi mendoakan bagi Umar, dua-dua Umar ini, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Nabi pun doa, ya Allah berikanlah kemuliaan, kekuatan kepada Islam ni dengan salah satu daripada dua Umar. Salah satu, Nabi tak kata dua-dua. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Dua Umar. Salah satu daripada Umar tadi. Rupanya Allah Ta'ala menerima Sayyidina Umar atau Umar bin Al-Khattab, menyebabkan dia tadi masuk Islam. Cerita dia pergi jumpa ketuk rumah adik dia apa semua tadi, bagi penampaknya berdarah. Fatimah binti Al-Khattab tadi berdarah. Berdarah di muka dia ni, kena penampak Umar.
Umar ni kuat. Jadi itu antara keistimewaan ataupun kelebihan yang ada pada huruf-huruf putus. Dalam surah Al-Ankabut ini ayat pertama Alif Lam Mim. Jadi dia ada kelebihan dia. Jadi ayat-ayat lain tu macam mana tak lebih ke? Lebih juga. Jadi huruf putus ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka ditinggalkan oleh Allah Ta'ala begitu je? Di samping mereka mengaku bahawa mereka beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun. Sedangkan belum lagi mereka itu diuji, dicuba oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ni dia akan uji orang-orang yang beriman, orang yang bagus Islam dia. Maknanya orang Islam, orang beriman itu akan diuji sama ada sikit ataupun banyak. Orang yang sikit iman dia, lemah Islam dia, maka sikitlah ujian. Orang yang kuat, tinggi iman dia, bagus iman dia macam Nabi-Nabi, para Rasul alaihissalatu wassalam, mereka adalah merupakan orang-orang yang sangat banyak, yang sangat tinggi dia punya ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab dia Nabi. Asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Nabi kata orang yang paling banyak diuji ialah al-anbiya, itulah Nabi-Nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang yang mengikut Nabi, iaitulah sahabat Rasulullah. Thumma al-amthal, kemudian orang yang ikut para sahabat pula. Maknanya siapa yang paling dekat dengan Nabi, dia paling kuat diuji. Macam Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi lain, sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa alaihissalam, sahabat Nabi Ibrahim. Mereka semua diuji oleh Allah Ta'ala. Mana Allah tidak tinggal begitu je, tak pernah demam, tak pernah kena marah kat orang, tak pernah dibenci, tak pernah sakit. Itu bukan orang Islam. Itu bukan orang beriman. Asyik dia je belasah orang. Allah Ta'ala kata orang Islam ni biasa je dibelasah, biasa je dimaki amun, kena marah, dibenci. Tengok ulama-ulama dan para guru-guru, para mujahidin, para syuhada, pejuang-pejuang Islam, semua mereka itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan iman dan Islam yang ada pada diri mereka masing-masing tadi. Ada bahagian-bahagian ujian yang Allah Ta'ala tentukan yang mesti mereka hadapi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tuan kita menyebutkan bahawa fitnah itu, kata dia, wal fitnatu al-imtihan bi syada'id takalif min mufaraqatil awtan wa mujahadatil a'da'i wa sa'iril ta'at وسائر الطاعات الشاقة وهجر الشهوات وبالفقر والقهط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم. Ini kata tuan kita, fitnah tu kata dia, yang disebut wahum la yuftanun. Kalimah yuftanun tu daripada perkataan fitnah. Fatina yaftinu atau fatina yuftanu. Fitnah tu kata dia al-imtihan bi syada'id ibni takalif, iaitulah ujian ataupun
Kalau budak sekolah dia panggil imtihan ni peksa, peperiksaan, ujian tu. Kalau kita sebut dalam ayat ni, kata dia fitnah, wahum la yuftanun, sedang mereka itu tidak diuji. Maknanya ujian bisyada'il takalif, dengan tanggungan masalah-masalah yang berat, bala, kesusahan-kesusahan yang sangat berat yang ditimpakan, yang dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada para hamba dia yang beriman tadi. Itu maksud fitnah. Maknanya fitnah tetap akan berlaku, sama ada dia kena marah, atau dia dipulau oleh masyarakat, ataupun dia dibuang daerah, ataupun di jail, atau dipenjarakan, atau dibunuh, disembelih, digantung. Ulama-ulama Islam ni ramai kena gantung pada, macam saya Kutub, rahimahullah. Al-imtihan bi syada'id at-takalif, maksudnya kesusahan-kesusahan yang sangat berat akan diuji. Macam Nabi kita lah, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, macam-macam diuji oleh Allah Ta'ala. Dia ada peristiwa-peristiwa yang sangat berat dan tidak mampu ditanggung oleh manusia biasa. Itu ujian yang diberi kepada para Nabi. Kalau yang bukan Nabi, ujian padan dengan bukan Nabi lah. Jadi Allah Ta'ala bagi ujian kepada Nabi, kepada para Rasul ni, ujian yang tidak boleh ditanggung, tak boleh dibawa, tak boleh dihadapi oleh orang bukan Nabi. Mesti dia Nabi. Kalau biasanya kita kata kalau kena berat sangat ujian ni, mungkin orang tu boleh jadi gila, sebab ujian tu berat. Tapi kalau dia tu Nabi, ujian turun ke dia, sebab dia Nabi, dia tak jadi gila. Kalau orang biasa kena ujian yang berat, tak padan dengan dia, mungkin dia jadi gila terus. Itu ujian. Gila tu pun ujian juga. Gila pun ujian juga. Allah uji dengan dia tadi, jadi gila. Itu pun ujian. Orang yang bercerai, laki bini, orang yang ditinggalkan oleh anak bini dia pun boleh jadi gila juga. Dulunya bagus je, sempurna je, tapi kena tinggal ke bini, kena tinggal kepada suami, jadi gila. Itu pun ujian. Ujian yang paling beratnya adalah ujian bunuh ataupun ugutan untuk dibunuh Nabi Muhammad. Semua Nabi-Nabi diuji dengan ugutan bunuh. Cuma orang kafir tadi, dia orang ni tak boleh nak bunuh je Nabi-Nabi. Memang dia uji bunuh belaka. Nabi-Nabi ni semua dia ugut dengan bunuh, kecuali mereka tak boleh bunuh je. Nabi Zakaria saja mereka berjaya bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Nuh mereka tak boleh bunuh. Nabi Yunus, Nabi Yunus terjun ke laut, menyebabkan orang Yahudi tadi yang kejar Nabi Yunus tidak sempat tangkap Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus terjun ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh oleh Yahudi. Nabi Zakaria dikejar oleh Yahudi, lalu lari-lari, dan Nabi Zakaria minta batang kayu tadi terbelah. Maka Nabi Zakaria masuk dalam batang kayu tadi, masuk dalam batang kayu tadi, tutup balik, tinggal kain serban ni. Kain serban ni tertinggal di celah kepit batang kayu yang terbelah tadi. Maka Yahudi tengok kain serban Nabi Zakaria tadi ada di batang kayu tadi. Mereka tahulah Nabi Zakaria ada duduk dalam. Lalu mereka potong pokok tu dan mereka belah. Mati Nabi Zakaria, syahidlah.
Min mufaraqatil autan, termasuk dia kata setengah daripada ujian Allah tadi, orang ni dia terpaksa meninggalkan tanah air. Mufaraqatil autan, kena buang daerah, ataupun tak boleh duduk kampung, orang tak benar ni dihalau. Itu semua ujian. Lebih-lebih lagi mereka yang memperjuangkan Islam terpaksa lari, kerana musuh tadi tersangat kuat, maka kena lari. Wa mujahadatul a'da, ini termasuk juga Nabi sendiri, terpaksa meninggalkan bumi Mekah. Nabi Musa alaihissalam terpaksa pergi ke Palestin apabila Fir'aun nak bunuh dia. Lepas tu apabila Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi, dia datang balik ke Mesir, jumpa Fir'aun. Beritahu kepada Fir'aun, sekarang aku nak ajakmu sembah Allah. Aku sekarang dilantik oleh Allah jadi Nabi dah. Dulu masa Nabi Musa mula-mula lari pergi ke Palestin tu, masa tu tak jadi Nabi lagi, umur 18 tahun baru. Tapi lari masa tu Fir'aun nak bunuh tu sebab Nabi Musa tampar istana, pegawai istana Fir'aun kan, mati pegawai istana Fir'aun tu. Maka Fir'aun marah kepada Nabi Musa. Masa tu Nabi Musa tak jadi Nabi lagi, baru 18 tahun. Tampar mati orang. Lari Nabi Musa ke Palestin. Cukup umur 40 tahun Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi, datang balik ke Mesir. Dakwah Fir'aun tadi. Dakwah Fir'aun supaya masuk Islam atau menerima tauhid. Dah masuk. Al-imtihan bi syada'id takalif min mufaraqatil awtan wa mujahadatil a'da. Mujahadatil a'da ni maksud dia lawan musuh Islam. Lawan Yahudi, lawan Kristian, lawan Syam, musyrikin, lawan Hindu, macam-macam agama yang sesat tadi kena lawan. Wa mujahadatil a'da, termasuk lawan syaitan atau lawan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang yang menentang Islam. Tak kira siapa, termasuk komunis, termasuk komunis, termasuk golongan LGBT, termasuk peminum arak, semua itu kena lawan lah. Mujahadah wa mujahadatul a'da. Jadi lawan musuh Islam ini ataupun meninggalkan tanah air tadi adalah merupakan fitnah juga. Itu yang disebut sebagai fitnah tadi. Fitnah ini termasuk meninggalkan rumah, meninggalkan tanah air sebab sebab tidak tahan dengan kekuatan musuh tadi. Jadi lari ataupun pindah, dan kalau boleh lawan. Wa mujahadatil a'da, menentang musuh Islam. Lawan musuh Islam ni ujianlah, sebab memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada kekuatan. Kalau tak kuat, kalau tidak ada sabar, macam mana nak lawan? Macam sahabat Nabi dulu lah. Sahabat Nabi tadi, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bersama dengan para sahabat mereka masing-masing, semuanya terpaksa berlawan, sabar, menanggung kesusahan mujahadah ni, mujahadatul a'da ni. Bukan tak takut, mata pedang ni berkilat tajam belaka. Dengan bedil lagi, dengan pedang. Sekarang ni tak ada pedang, tak payah pakai pedang dah, pakai bedil, pakai M16, pakai bom, pakai peluru berpandu, pakai jet pejuang, macam-macam sekarang ni. Jadi itu semua tu bahaya, sangat bahaya. Dia boleh lancarkan dalam jarak yang begitu jauh. Kalau peluru berpandu tu, dia tekan switch je, dia boleh arah ke mana nak pergi. Nama lagi peluru berpandu, maknanya peluru tu dipandu nak jatuh kat mana.
Nak jatuh kat Mekah ke, nak jatuh kat Malaysia ke, nak jatuh kat Indon ke, nak jatuh ke apa nama Mesir ke, Palestin ke, dia boleh pandu. Begitu juga apa nama ni senjata-senjata canggih yang lain sekarang ni sangat hebat. Jadi mujahadatul a'da tadi perlu kepada kekuatan. Perlu kepada kesungguhan. Sebab tu nama dia mujahadah. Jahada yujahidu ni maknanya sungguh-sungguh. Perlu kepada kekuatan, kekuatan mental, kekuatan fizikal dan mental, kekuatan roh dan juga jasad. Jadi nak berdiri, nak bangun, nak tegak, nak bawa senjata, pandu kapal terbang, nak bawa macam-macam kelengkapan perang yang berat ataupun ringan tadi digunakan. Ya. Perasaan takut tu semua ada. Zaman Nabi dulu tak takut ke ustaz? Orang tanya kan, sahabat-sahabat Nabi dulu dengar ceritanya gagah-gagah perkasa berlaku. Tak takut ke dia orang? Takut. Takut juga. Tapi takut mereka itu tidak sama dengan takut kita hari ni. Takut kita hari ni memang takut sungguh. Sebab apa? Sebab kita sekarang iman kita tak kuat. Islam kita tak berapa cantik. Sahabat dulu takut juga, tapi sebab iman dia orang tu kuat, Islam dia orang tu sangat bagus, maka takut tadi kecil je kalau nak banding dengan iman yang ada pada mereka. Kita hari ni takut lebih besar daripada iman yang ada pada kita. Kita hari ni sangat lemah. Wasail ta'at syaqqah, begitu juga semua amalan-amalan taat yang berat ataupun amalan-amalan yang kita melakukan kerja taat kepada Allah Ta'ala yang perlu kita dirikan, perlu kita tunaikan, semayang, puasa, zakat, haji, macam-macam tu sa'irut ta'at asyaqqah yang mesti ditunaikan. Ini juga namanya fitnah. Jadi kalau kita tidak boleh menunaikan, maknanya fitnah dan ujian tadi kita tidak dapat kelulusan ataupun tidak dapat laksanakan tugas ujian Allah tadi dengan sebaiknya. Jadi kerja-kerja ketaatan, kepatuhan kepada Allah ni juga merupakan ujian daripada Allah. Sama ada amalan tadi amalan wajib ataupun amalan sunat. Ujian juga, fitnah juga. Jadi kalau kita tidak dapat menunaikan tanggungjawab tersebut ataupun amalan-amalan sunat itu, maka kita tidak mendapat pahala daripada kerja buat amalan wajib tersebut. Maknanya tak lulus. Maknanya ujian tadi tidak lulus. Begitu juga kita nak dapatkan amalan sunat ataupun ibadat sunat seperti puasa sunat ataupun solat tahajud ataupun sembahyang sunat duha. Kita nak dapat tapi tak buat, tak bangun sembahyang tahajud umpamanya, maka tak dapatlah. Maknanya ujian dalam bab sembahyang sunat atau amalan ibadat sunat kita tidak lulus. Sebab apa? Sebab ibadat sunat tersebut kita tak dapat buat. Kan? Jadi tidur malam umpamanya kita jaga dah pukul 5, pukul 4.30 tu, pukul 4 kita dah jaga dah. Bil-bil lagi orang yang dah berumur 50 atau 40 lebih ni, dia pukul 5, pukul 4 lebih tu dia jaga dah. Kan? Jadi tak bangun juga. Ataupun bangun sekejap pergi masuk tandas, pergi kecil atau pergi berak, lepas tu masuk bilik tidur balik. Ini dia tak lulus. Tidak lulus. Bangun tadi sepatutnya bersih semua sekali, ambil wudu, sembahyang sunat atau baca Quran dan sebagainya, baru lulus. Itu yang disebut wahum la yuftanun.
fitnah itu, sedangkan mereka tidak diuji. Tak. Semua orang Islam tadi diuji, termasuk diuji dengan ibadat wajib dan juga ibadat sunat. Wa hijri syahwat, dan meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan nafsu makan, meninggalkan nafsu keinginan dunia yang sangat kuat mengajak manusia tadi, dunia tadi. Wa hijri syahwat, termasuk meninggalkan syahwat nafsu, keinginan syahwat. Hijri syahwat. Jadi ini juga merupakan ujian, terpaksa dilalui, sama ada orang muda ataupun orang yang dah dewasa, orang yang tua dan sebagainya. Ada ujian bahagian syahwat ni masing-masing. Ujian ni berat. Antara ujian yang paling berat yang ditanggung oleh orang beriman adalah ujian syahwat, keinginan syahwat. Kalau kita berjaya dari sudut syahwat ini, maka pahalanya disediakan Allah Ta'ala sangat besar. Umpamanya Nabi sebut dalam hadis, orang muda yang tak ada duit, orang muda yang tak cukup lagi bekalan untuk dia kahwin tadi, diarahkan oleh Nabi supaya dia berpuasa contohnya. Maka kena puasa. Kalau tak puasa, maksud dia syahwat dia tadi kuat, tak boleh nak halang. Kalau tak puasa mungkin dia jadi rosak, maka dia kena puasa sunat atau puasa sunat untuk halang gangguan syahwat tadi. Maka kena puasa untuk menundukkan, untuk menyejukkan, untuk merendahkan dia punya tekanan syahwat tadi. Wabil faqri, dan juga ujian kefakiran, ujian susah, miskin, papa kedana tak ada duit ataupun susah cari makan. Wal qahti, dan ujian kemarau, ujian kemarau ke banjir ke, samalah. Kalau ada qahti maksud dia ada juga banjir, ujian kemarau dan juga banjir. Jadi kena sabar. Semua tu, kefakiran ke, banjir ke, kemarau ke, kena sabar orang beriman. Jadi kalau ada sabar, Allah Ta'ala bagi pahala. Ada pahala. Pahala ni kita kena ingat, tak ada daripada pihak lain kecuali daripada Allah Ta'ala sahaja. Jangan duk haraplah daripada mana-mana pihak yang boleh bagi pahala. Menteri pun tak boleh bagi pahala, raja pun tak boleh bagi pahala, pemimpin masyarakat pun tak boleh bagi pahala, berhala tak boleh bagi pahala, tokoh-tokoh yang disembah semuanya tak boleh diberi pahala. Semua tak boleh. Pahala ni Allah Ta'ala sahaja yang boleh beri. Jadi kita kena harap daripada Allah je, jangan duk harap daripada pihak lain. Kalau harap daripada pihak lain, jawab dia mati kering lah. Kering dunia, akhirat lagi mati kering. Wa anwa'il masaib bil anfus, dan macam-macam jenis musibah yang menimpa di atas diri manusia tadi, khususnya orang yang beriman tadi. Jadi Allah Ta'ala menurunkan bala tadi, musibah tadi macam-macam gaya. Ada orang hilang lembu, ada orang hilang motor, ada orang rumah dia terbakar, ada orang tenggelam dalam banjir. Semua tu dia panggil masaib. Anwa'ul masaib fil anfus. Ataupun dia kena penyakit, termasuk penyakit COVID. Kita ni alhamdulillah setakat ni lah dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada penyakit COVID. Wal amwal, begitu juga musibah pada harta, rugi, niaga dia rugi, ataupun kedai dia tadi disita, macam-macam, kena curi. Wa musabaratil kufar, dan juga bersabar dengan orang kafir, ala adahum wa qaidihim,
sabar terhadap golongan kafir di atas perbuatan-perbuatan dan tipu hela yang mereka lakukan terhadap orang Islam. Maknanya macam yang kita sebut mujahadatul a'da tadilah, maknanya berjuang melawan musuh-musuh Islam. Ini juga dikata wa musabaratul kufar, bersabar dengan tekanan, bersabar dengan tipu daya, bersabar dengan perkara-perkara yang menyusahkan kita daripada perbuatan orang kafir tadi. Sama ada kafir tadi Yahudi ataupun kafir Kristian ataupun kafir munafik. Kafir munafik ni pun menyusahkan orang Islam juga. Ramai juga di kalangan orang Melayu ni yang jadi munafik, yang menyusahkan kehidupan orang Islam. Mereka ini banyak bersekongkol, bekerjasama dengan orang-orang kafir, termasuk mereka, termasuk Yahudi, termasuk Salib ataupun termasuk Kristian. Kalau dekat sebelah kita Malaysia ni, golongan musyrikin, golongan penyembah berhala, iaitu di kalangan orang Siam ataupun di kalangan penyembah-penyembah berhala, termasuk Myanmar dan juga Singapura. Ini semua ni musuh-musuh Islam yang terpaksa kita hadapi dengan mendapat pahala kesabaran. Dia sebut wa musabaratil kufar, bersabar dengan gangguan orang-orang kafir dan juga tipu daya mereka. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan annaha nazala fi nasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaza'u min adal musyrikin aw fi Ammar bin Yasir wa kana yu'adzabu fillah. Ini ada satu riwayat disebut dalam ni, ayat ini kata dia, ayat ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, ini kata tuan kita ni, ayat ni diturunkan pada masyarakat di kalangan para sahabat, di mana mereka itu jaza'u, qad jaza'u min azal musyrikin, rasa mereka itu terganggu, mereka jadi susah. Sebab apa? Sebab perbuatan orang-orang kafir musyrikin. Kata huduhnya, duduk ketuk mereka, belasah mereka, tampar mereka, pukul dan sebagainya, ikat mereka dengan rantai. Itu azal musyrikin. Macam-macam orang kafir Mekah ni buat. Au fi Ammar bin Yasir, ataupun ayat ini turun khusus kepada Ammar bin Yasir yang disiksa. Wa kana yu'adzabu fillahi, di mana Ammar bin Yasir ini disiksa kerana dia tadi memeluk agama Islam, kerana dia beriman kepada Rasulullah, kerana dia beriman bersama dengan para sahabat pada para sahabat lain. Jadi dia disiksa kerana dia tadi beriman kepada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.